Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam ceria semuanya. Saya doakan semua rakan-rakan yang sempat bersiaran dengan saya pada pagi ini dalam program Bual Bicara Rahsia dari Porak. Sihat-sihat semuanya, terus aktif dan produktif walaupun kita duduk di rumah. Alhamdulillah kita dah sampai ke siri yang keempat. Ni kita punya program Bual Bicara Rahsia dari Porak. Setiap minggu kita menampilkan panel jemputan yang sangat bagus, yang sudi, yang bersedia berkongsi dengan kita macam-macam informasi, tips dan juga rahsia yang paling penting kita nak tahu, dan insyaAllah dia boleh beri manfaat kepada kita semua. Okey, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada tim Biosense yang sudi terus menaja program Bual Bicara kita setiap minggu, dan saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi terus bersiaran setiap minggu sebab nak mengetahui apa yang kami sembangkan, yang kami sharekan rahsia dari orang baru join, yang baru pada bicara rahsia dari Porak ni, mungkin tak tahu apa Porak tu sebenarnya kan. Okey, Porak tu adalah kebun mini yang ada di belakang rumah ke di tepi rumah, ataupun edible garden ataupun urban garden yang selalu orang war-warkan dan aktif berkebun di rumah. Okey, selalunya kan Porak ni kenapa saya suka menggunakan perkataan Porak ni walaupun dia adalah perkataan yang dahulu lamanya lah digunakan oleh orang Negeri Sembilan, sebab Porak ni dia kan adalah tempat untuk kita menanam ataupun sumber kita punya food bank lah, contohnya macam adalah tempat sumber bahan masakan ataupun bahan-bahan ulam-ulaman dan juga herba yang boleh kita gunakan terus untuk masak secara segar daripada kebun, ataupun kita boleh petik je ulam-ulaman ataupun herba tu untuk merawat sakit yang ringan yang ada dekat rumah. Okay, so itulah di antara fungsinya Porak. So kita nak tahu apa yang ada dalam Porak tu yang boleh memberi manfaat kepada kita, apa rahsianya, dan selain daripada tu apa manfaat dia kepada manusia sekiranya dia berporak. Okay, so hari ni kan saya tidak berseorangan seperti siri-siri sebelum ni. Saya diteman oleh panel jemputan yang bagi saya sangat berpengalaman, yang boleh memberikan kita keceriaan bagaimana kita nak terus aktif ataupun produktif walaupun kita dalam keadaan lockdown. Okey, yang pentingnya panel jemputan kita ni kan sudi untuk berkongsi dengan kita informasi, tips dan juga rahsia bagaimana beliau boleh terus kekal aktif dan produktif walaupun telah bersara. Okey, kadang-kadang kan bila kita dah meninggalkan kita punya tugas harian ataupun bekerja dah beberapa tahun, tiba-tiba kita dah bersara tak buat apa-apa. Kadang-kadang terasa juga kehilangan ataupun kekosongan ataupun kemurungan juga kalau teruk sangat kan. Tapi panel jemputan kita ni saya tengok daripada awal saya berjumpa dengan beliau memang dia sangat aktif. So saya sangat teruja untuk menjemput beliau untuk berkongsi bersama-sama kita yang boleh kita manfaatkan apa lifestyle beliau yang boleh kita manfaatkan. Dengan itu saya ingin menjemput yang berbahagia Datuk Hajah Noriah Syahrudin. Beliau adalah pesara dari yang pernah berkhidmat sebagai pegawai takbir diplomatik yang telah bersara pada 2018 sebelum Covid lah kan, sebelum Covid, dan Datuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sudi bersiaran pada pagi ini bersama saya di Rahsia dari Porak. Okey, dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua?
Alhamdulillah sihat adanya kami di sini di Seremban. Datuk di Putrajaya kan? Saya di Putrajaya, Presin 15. Oh, Alhamdulillah sihat. Nampak muka penceria. Bagus. Itu yang kita nak dapat aura positif daripada Datuk pagi ni. Ya, saya sangat seronok berkongsi sharing dengan Dr. Rokiah pada pagi ini, dan terima kasih kepada usaha sama Dr. Rokiah dan timnya. Ya, terima kasih banyak-banyak juga kepada Datuk sebab saya dapat mencuri masa Datuk sikitlah pada pagi ni kan. Sebelum tu kan Datuk, saya nak mengalu-alukan kawan-kawan rakan-rakan kita yang ada bersiaran kita pada pagi ni, dan sekiranya ingin bertanya soalan kepada saya ataupun seeloknya tanya lebih kepada Datuk sendiri, saya alu-alukan nanti bila ada ruang kita akan jawab soalan tu. Okey, boleh Datuk kan? Boleh. Sekadar berkongsi, borak-borak, okey. Alright, kita pun nak kongsi ni pun sembang-sembang santai saja, tak perlu nak terlalu formal sangat Datuk kan? Ya. Okey, alright. Saya mengikuti Datuk, berkenalan dengan Datuk ni saya rasa tahun awal tahun 2019 begitu ataupun tahun 2020, baru setahun lebih lah saya berjumpa pun kebetulan sedang membuat perkongsian tentang penghasilan kompos di kejiranan Presin 15. Saya tak sangka juga yang Datuk sangat berminat dalam aktiviti ni bila saya dapat tahu dengan persekitaran kat kawasan tu kan, dengan infrastruktur yang dah lengkap, semua benda yang ada, yang moden dan sebagainya, ada di antara penduduk ataupun kejiranan kat situ yang sangat-sangat berminat tentang berkebun ni. So kan saya mungkin minta sikit dululah kalau boleh Datuk perkenalkan ataupun latar belakang Datuk sedikit sebelum saya nak bertanya lebih lanjut tentang berkebun ni nanti. Boleh tak Datuk? Silakan. Boleh. Okey, betul. Kita Dr. Rokiah, kita berkenalan pada awal 2020 ataupun penghujung 2019, awal 2020. Ya. Masa tu memanglah Dr. Rokiah mengadakan briefing tentang porak di kebun Kelulut, Presin 15 Putrajaya. Betul, Doktor, orang ingat orang Putrajaya ni orang duduk main-main, rehat-rehat. Doktor tak sangka kami juga ada kebun. Kami ada kebun sayur, kami ada kebun kelulut, itu yang community punya. Jadi bagi saya tinggal di Presin 15. Presin 15 ni alhamdulillah sangat mewah dengan tanam-tanaman pokok-pokok, sebab kami dalam kawasan dipanggil Taman Rimba Alam. Sebagai Taman Rimba Alam ni banyak pokok-pokok pokok sejarah, pokok-pokok yang direservekan untuk peninggalan anak cucu pada masa akan datang. Dan juga di sini juga infrastrukturnya lengkap jugalah dengan elektrik, air dan sebagainya. Kalau Dr. Rokiah datang lagi sekali ke kebun tu, Dr. Rokiah akan tengok lagi macam-macam perkembangan terbaru yang dibuat oleh komuniti di sini. Wah, tak sabar saya nak tengok. Banyak perubahan. Alhamdulillah. Jadi jangan sangkalah orang Putrajaya ini duduk diam je, kerja je. Tapi kami sebagai pesara sangat aktif berkebun di Putrajaya ini. Saya rasa alhamdulillah lah dengan bantuan kerajaan memberikan infrastruktur dan juga banyak kemudahan yang diberikan di bawah pertubuhan peladang kawasan. Ada pertubuhan peladang kawasan Putrajaya ni. Oh, alhamdulillah. Maknanya banyak bantuan boleh dapat lah kan. Okey Datuk, saya nak tanya sikit. Salurkan bantuan. Yeah. Oh, alhamdulillah. Saya nak tanya sikit, bagaimana tercetusnya minat Datuk tentang nak berkebun? Adakah daripada awal dulu dari kecil-kecil ke, ataupun sebelum bersara pun Datuk memang dah berminat berkebun, atau selepas bersara baru nak berjinak-jinak ataupun memulakan hobi berkebun? Sebab mungkin ada di antara kita ni kan yang tengah buat persiapan apa nak buat selepas bersara ni. Mungkin Datuk boleh share kan? Silakan Datuk.
Okey, minat dalam cucuk tanam, minat dalam berkebun ni telah disemai sejak kecil lagi. Kami ada Oh, pelajar Alhamdulillah. semuanya orang kata green fingers. Semuanya Wah, green fingers. Alhamdulillah. Sebab diasuh Okay. oleh orang tua, arwah ibu sudah Mhm. mendekatkan kami dengan pertanian. Macam doktor cakaplah yang porak yang kat rumah tu. Ya. Kami dah diasuh. Lebih-lebih lagi bila saya daripada pelajar aliran sains, saya ambil bidang sains. Pada Okay. saya minat yang besar dalam bidang sains ni telah menyebabkan saya mendekati bidang pertanian ni. Sebab apa, bila orang cakap istilah sains, istilah tu tak asing pada saya mudah faham. Contohnya Okay. bila doktor cakap pasal fermentasi, Aha. doktor cakap pasal kompos, doktor Ya. cakap pasal mulching, Aha. doktor cakap pasal photosynthesis. Semua Uh-uh. istilah-istilah sains tu kita dah tahu sebab kita dah belajar masa kita student dulu. Ya, Jadi betul. jadi bila kita buat di rumah, bila kita laksanakan di rumah sekarang ni, benda tu kita praktik. Betul di bidang, betul saya mula-mula dulu bidang sains, kemudian saya tinggalkanlah bidang sains ni sebab pure sains lah, sebab kita kerja jadi PTD kan. Ya, ya. Jadi minat tu memang ada. Bila ada masa lapang, weekend atau bila-bila ada free, adalah cucuk tanam sikit-sikit. Pergi nursery, ada jumpa benda-benda yang kita minat, pokok-pokok yang kita minat, kita beli, kita cucuk tanam sikit, kita tanam. Tapi bila kita kerja, kita terkengkang lah, tak ada banyak masa. Betul. Jadi satu lagi yang kita penting sekarang ini ialah pertanian ni satu kepaduan lah, especially yang berkaitan dengan makanan, tanaman makanan. Keperluan kepada kita semua untuk kita buat. Sekadar buat di rumah, bukan kita nak buat besar-besaran, kita lah pecin tak adalah nak buat besar-besaran, nak produce ladang ke kebun yang besar-besar. Sekadar untuk tanam cili kat rumah, tanam kunyit kat rumah, tanam limau kasturi. Macam tu memang berfaedah lah. Kadang-kadang saya segan juga bila pergi pasar nak beli serai. Walhal keliling rumah ada tanah, boleh tanam serai. Tanam batang tanah, tanam dalam pasu pun boleh tanam serai. Ya. Jadi kat rumah saya memang adalah porak ni, doktor. Ya, Porak ni Alhamdulillah. belakang rumah je. Kadang-kadang saya tengah masak, nak masak tom yum contohnya. Masak tom yum, lepas tu alamak lupa 5 purut. Saya boleh berlari ke belakang rumah, petik daun 5 purut. Ya, seronok. Itu Begitu yang juga bagus. saya juga ada limau kasturi. Saya tanam limau kasturi 3 pasu dalam pasu. Wah. Orang tanam limau kasturi kat tanah, saya tanam limau kasturi dalam pasu. Saya tanam tak di depan mustahil. rumah saya. Tak mustahil. Dan lebih seronok limau kasturi saya ini dah 7-8 tahun dalam pasu. Dan pasu saya tak merekah. Saya nak galakkan siapa yang teringin nak tanam limau kasturi, tanam dalam pasu. Sebab dalam pasu saya buat percubaan tak ada merekah. Alhamdulillah. Limau urat tu sama, dalam pasu tak merekah. Tapi kita kena selalu prune je lah. Buat pruning. Ya, betul. Supaya dia jadi bonsai. Supaya dia jadi betul. bonsai Itu dan tips. terus berbunga dan berbuah. Okey, Alhamdulillah. Saya pun pernah tengok juga Datuk sangat aktif menghasilkan kompos, menanam secara organik. Saya ada tengok Datuk dah sempat harvest nenas kat rumah dan sebagainya kan. Saya rasa wah bagusnya Datuk boleh buat sendiri kan. Kalau boleh Datuk kongsikan sedikit bagaimana atau mulanya Datuk berjinak-jinak nak buat kompos ni, sebab saya rasa kalau duduk di Putrajaya tu boleh je beli kat kedai, semuanya akan tersedia kan. So Datuk memilih untuk menghasilkan kompos sendiri. Kenapa agaknya Datuk? Ya doktor, saya memang sangat berminat lah selepas pertemuan pertama kita di kebun tu. Saya terus membeli bin yang pack up. Satu orang membeli package yang doktor jual tu yang mengandung bin. Pada saya bin tu sangat praktikal. Bin tu untuk kita mengumpul sisa-sisa makanan. Proses seterusnya saya tak payah cerita lah sebab dalam ni Dr. Rokiah dah cerita panjang dalam dia punya Facebook, dalam dia punya web. Tapi bin tu sangat praktikal lah doktor. Alhamdulillah. Minatnya ialah bila saya tengok bila saya masak di rumah,
potong sayur, potong bayam, potong sawi, kita ambil sayur, kita ambil daun dia je. Sebab gigi dah tak ada, kita buang batang-batangnya. Tak kuat makan yang batang-batang. Jadi saya sayang tengok batang kangkung, batang bayam, batang sawi. Buang macam tu je. Jadi bila saya berkursus dengan Dr. Rokia suruh kumpul dalam satu bin, adalah teknik-teknik tertentu, Betul. dalam biokatalis. Dan bila saya buat, kumpul dan bila saya buat apa yang doktor ajar tu, saya berjaya. Saya berjaya menghasilkan kompos. 2 jenis kompos. Satu kompos cecair, satu kompos yang pepejal, yang solid. Yang betul. solid, ya. Satu kompos yang cecair, satu kompos yang pepejal. Kompos cecair ni memang ternyata sangat baik. Pokok saya dah merajuk-rajuk sebab saya tak beli baja. Tak beli baja, beli baja. Saya tak beli baja. Pokok saya dah merajuk, pokok kertas saya merajuk, jenjuang saya yang belakang ni ada merah-merah ni dah merajuk, tak nak keluar pucuk. Tapi bila saya gunakan kompos fermentasi yang doktor ajar tu, alhamdulillah sangat ramah. Sangat ramah berdaun. Alhamdulillah. Ramah berdaun. Begitu juga pokok-pokok limau kasturi saya yang dah mula kecut-kecut buahnya, tak mau buah besar. Tapi bila saya spray dengan cecair fermentasi, dia jadi subur terus dan banyak berbunga. Jadi yang itu rasa saya seronok. Itulah sebab bila kita belajar sains, kita tengok, wah benda ni kita spray waktu pagi. Air fermentasi kena dekat stoma lah, daun pokok, berlaku fotosintesis. Jadi seronok. Jadi kita jadi seronok. Dan doktor ajar juga supaya pepejal-pepejal tadi, kompos tu kita gunakan juga untuk tanah, baja. Memanglah tanah-tanah kita ni semakin hari semakin merosotlah kesuburan je. Kita perlu baja dia. Betul. Kita perlu baja pokok kita dan perlu baja tanahnya. Macam kita manusia jugalah. From time to kena time makan. Make up. Betul. Kena ada bubur lotion. Kena ada bubur booster. Ya, betul. Begitu juga lah. Tanah-tanah kita tengok macam tu aja, tapi kita kena masukkan mikrob-mikrob yang ada dalam kompos tersebut. Dan ia ternyata dan terbukti. Jadi kita seronok. Sangat seronok setiap hari melihat pokok-pokok itu berkembang, subur dan menghasilkan. Betul. Datuk, terima kasih sebab saya rasa Datuk dah ada connection dah dengan microbes, dengan alam sekitar, dengan tanah dan sebagainya, itu yang membuatkan Datuk jadi aktif dan produktif setiap hari. Saya nak ambil soalan, ada yang sebelum tu yang ada bersiaran dengan kami, dengan kita sekarang ni, daripada Puan Salbiah Hashim. Dia kata, Alhamdulillah dapat mendengar live dari Datuk Nuriah. Mungkin kenalan Datuk agaknya. Kita mengalu-alukan, terima kasih bersiaran dengan kami. And then daripada Puan Aminah Kamal, dia kata, wah cantik background panel hari ni. Memanglah live ni kan tengok. Kalau tak sempat kita nak ke precinct 15, so kita tengok live hari ni. Dan ada yang bertanya tentang apa? Oh, dia kata daripada Cik Ana Maria, selamat pagi, bertenaganya Datuk share pengalaman. Datuk memang macam tu sebab saya sangat suka mendapatkan aura positifnya. Datuk memang bagus. Okey, ada yang bertanya ni, dia kata bila Datuk curi masa berkebun tu, cantik nampaknya pokok-pokok di belakang. Okey, mungkin Datuk boleh sharekan bila, pagi ke, petang ke, ataupun waktu bila yang sesuai. Okey. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya kesihatan sampai pada usia dah 62 masuk 63 ni saya masih lagi sihat lah. Biasalah ada sihat 100%. Ya. Kita adalah penyakit sana sini kan, memang ada sakit yang ditanggung, tapi jangan melihat sakit yang kita tanggung. Ada poin-poin yang sangat luas lagi yang Allah Ta'ala bagi kita kelebihan. Yang sakit tu sikit je. Yang kelebihan Allah Ta'ala bagi, kekayaan Allah Ta'ala bagi tu kita patut nikmati sepenuhnya. Alhamdulillah dengan kesihatan yang ada ni pada saya sebagai pesara kita ada banyak masa lah. Nak katakan free sangat pun tak adalah. Saya tak percaya orang perempuan free sangat.
Kita bangun pagi, celik mata sampai lah tidur tak habis-habis kerja. Betul sangat. Dan saya Tak tambah duduk kat rumah. Saya alhamdulillah cucu tak duduk bersama lah. Cucu ada duduk dekat, dia datang je lah. Dia tidak duduk bersama. Di rumah saya ni pun orang ni simple-simple, makan simple-simple je, tak payah makan yang teruk-teruk, nak masak nasi ayam, nasi tomato, nasi Arab. Kami makan ala kadar je dah. Jadi saya taklah sibuk sangat memasak. Saya limit masa saya masak 1 jam setengah je. Satu hari, jangan lama-lama. Ya, betul. Lepas tu kalau memasak tak payahlah masak pagi, petang, malam, masak sekali je. Jadi kalau nak kata curi masa tu, saya berkebun waktu pagi lah. Saya berselang-seli dengan waktu saya berjogging dan juga berkebun lah pada waktu pagi. Bukan berkebun, alah potong-potong rumput sikit, belik-belik bunga, belik-belik tanam-tanaman. Bukanlah nak buat strenuous activity sangat. Banyak tips tu kita dapat tadi tu. Datuk berkebun pagi, lepas tu berjogging, selang-seli, lepas tu jaga makan tu. Sebab tu kan ada Puan Aminah ni cakap Datuk sangat awet muda, tak nampak 60-an pun. Wah, dahsyat ni. Memang dengan suara kita dengar ni pun memang bertenaga betul lah Datuk kan. So itu di antara tipsnya yang Datuk sharekan dengan kita yang saya rasa ramai yang nak tahu. Selain daripada tu mungkin Datuk boleh sembang-sembangkan lagi. Selepas ni saya nak tengok apa lagi soalan yang diorang nak tanyakan. Okey. Ada yang tanya, Datuk berkebun dengan keluarga di rumah ke? Luas nampaknya kebun Datuk. So mungkin Datuk boleh kongsikan juga sama ada kadang-kadang orang ni rasa macam nak berkebun ni kena ada berteman. Kalau seorang-seorang mungkin tak menjadi. Kalau ada kawan tu mungkin seronok sikit. Kalau tanah luas mungkin boleh bertanam. Kadang-kadang macam-macam lah alasannya. Mungkin Datuk boleh sharekan sikit. Tak ada tanah pun masih boleh menanam. Tak ada, bersendirian pun boleh menanam juga. Silakan Datuk. Sebenarnya alasan je. Sebenarnya saya duduk rumah, saya midi di Putrajaya P15. Rumah saya midi ni rumah bukan luas sangat, sekangkang kera je. Ya, sekangkang kera je, tak luas sangat. Tapi saya bersyukur kalau luas sangat rumah banglo, saya tak dapat buat semua. Lagi sakit mata memandang tengok semak samun. Jadi bila ada saya midi, bila ada tepi rumah tu, adalah sikit tanah-tanah. Jadi bolehlah bercucuk tanam. Ya. Saya bercucuk tanam pun macam saya beritahu tadi. Saya bukan tanam atas tanah. Saya tanam dalam pasu. Saya tanam dalam bekas. Kadang-kadang bekas minyak tanah saji, minyak kelapa, minyak masak saji tu saya potong, saya buat untuk buat jadikan pasu. Tanaman awal. Jadikan pasu. Kalau ada tongkat pun jadikan pasu. Recycle lah. Sekali. Seronok kita melihat macam saya beritahu tadi, seronok kita melihat pokok tu membesar daripada biji benih, keluar batang, keluar daun, seterusnya berbunga. Berbuah kita seronok tengok. Dan bila berbuah kita duduk makan sama bersama keluarga. Jadi nak kata ramai itu tidaklah, sebab anak-anak saya pun tak ramai. Anak saya ada 2 orang bersama saya. Masing-masing mereka sekarang ni lagi pula work from home. Semua bekerja dari rumah. Itu yang masing-masing ada table masing-masing untuk berhadapan dengan komputer masing-masing. Jadi saya gunalah ruang tepi rumah ni untuk buat live hari ni. Oh, okey, bagus. Sebab kita memang nak tengok pun yang live-nya kan. Satu lagi Datuk, saya nak bertanya kan. Kan Datuk macam hari tu kan mungkin ada di antara kita ni yang saya nak patah balik sikit je. Sebelum kan Datuk bersara pada 2018. Kadang-kadang kita lah yang perempuan ni kan yang kalau dah berjawatan sikit tu tiba-tiba tak perlu pergi kerja lagi dah. Okey. Lepas tu kita ada, macam saya kata telah, kita ada rasa sedikit kekosongan. Adakah Datuk sebenarnya sebelum nak bersara tadi tu kan, sebab ada orang bertanya ni, dah siapkan dah dia punya checklist apa nak buat tu supaya dia penuh dengan aktiviti yang tak perlu nak ingatkan lagi dah tugasan harian dia yang kena pergi bermesyuarat, pergi buat presentation dan sebagainya. Adakah perkara tu Datuk dah sediakan daripada awal ataupun go through benda tu seperti biasa sahaja, kehidupan seperti biasa saja?
Okey, saya nak beritahu macam ni. Kita pegawai kerajaan, sebelum setahun dua sebelum kita berpencen, kita perlu menghadiri kursus pra-persaraan. Right? Oh, ada. JPA ataupun jabatan kita menganjurkan kursus pra-persaraan itu. Jadi semasa kursus persaraan tu kita dah ada set minda kita nak buat apa. Okey, bila kita bersara, apa kita nak buat? Jadi pada masa saya menghadiri kursus persaraan itu, saya ingat lagi saya menghadiri kursus persaraan itu pada tahun awal 2018 di Langkawi. Okey, reward lah jabatan nak bagi kita kursus di Langkawi. Jadi dia tanya apa nak buat. Jadi saya rasa saya go back to my hobby lah. Saya perlu balik kepada saya punya hobi. Sebab nak suruh saya kerja lagi saya tak mampu, nak jadi bot sana, bot sini, ya. Saya tak mampu dah. Jadi saya suka nak kembali kepada hobi saya semula. Ya. Jadi memang saya fikir apa hobi yang sesuai pada saya. Hobi saya daripada dulu lagi memang suka bercucuk tanam. Jadi pada saat itu mulalah saya mencari apa kaedah cucuk tanam yang sesuai dengan jiwa saya sebagai orang tua yang dah tak ada kuat sangat fizikal tapi perlu beraktif menggunakan tenaga 4 kerat yang ada lah. Itu dah situ yang saya dah mula bersedia untuk menghabiskan aktiviti saya dengan bercucuk tanam. Okey, kalau satu lagi aktiviti saya. Silakan Datuk. Boleh saya cakap sini? Boleh silakan. Aktiviti saya ialah saya suka berkrochet sekarang ni. Crochet ya, pernah tengok Datuk punya hasil beg semua tu. Ya, sila. Saya nak tunjuk crochet saya. Ada saya duduk sini. Okey, ni beg saya buat crochet. Beg saya buat crochet. Cuba Datuk tunjukkan sebab tak nampak dekat ni. Okey, alright, dah nampak. Alhamdulillah. Ni beg saya buat crochet ni. Dan juga saya buat macam-macam lagi lah. Ni tempat alas apa? Alas pinggan. Wow. Sangat kreatif. Alas pinggan. Dan juga adalah table runner ni. Wah. Nampak table runner? Nampak. Ni table runner saya. Ni yang terbaru. Table runner. Sebab saya rasa nak buat crochet tu bukannya mudah. Perlu apa ni? Crochet ni dah ada. Masa dulu asas crochet ni dah adalah masa saya kecil-kecil dulu. Tapi bila kita dewasa, banyak kerja berjaya, saya lupa. Tapi alhamdulillah dengan adanya YouTube sekarang ni, benda-benda tu semua boleh dapat dengan mudah melalui YouTube. Okey. Sangat mudah dengan YouTube. Dan saya boleh recall balik apa yang saya, cara-cara, teknik-teknik nak membuat melalui YouTube. Lebih-lebih lagi sekarang, bila masa PKP ni tak boleh pergi kedai nak beli benang. Saya boleh beli benang secara online. Ya. Maknanya tidak menghalang aktiviti Datuk lah. Tak menghalang. Bukan alasan. Bukan alasan. Bila kita ada grup crochet, dalam grup itu kita berkomunikasi dan mereka akan perkenalkan kat mana nak beli benang, kat mana nak beli jarum batang crochet tu, mana nak beli order aksesori crochet untuk buat beg tu dan macam-macam. Maknanya Datuk ada connection dengan orang ataupun bersosial, memberi manfaat kepada kita untuk jadi terus aktif kan Datuk kan? Yang pertama tadi aktiviti sikit, tapi bila kita ada grup kita jadi lompat banyak lagi grup. Ya, betul, sebab kita dapat macam-macam cetusan idea daripada mereka kan. So maknanya kita tak sempatlah nak rasa murung tu, betul tak Datuk? Tak ada murung. Okey. Tak ada. InsyaAllah tak ada murung. Alright, saya nak baca satu message daripada mungkin sahabat Datuk daripada
Puan Wan Zainun Wan Jusoh katanya wah sahabat saya. teruja nak pergi tengok pokok dan taman rumah Datuk. Last pergi sebelum 2018. Pernah petik dan buah limau nipis. Setiap kali saya petik limau nipis dari kebun, sekangkang kera saya teringat sangat-sangat kat Datuk. Oh, ini sama hobi ni. Sahabat masuk sekolah rendah ni, Wan Zainul. Oh, bagusnya masih lagi ada ni kontak. Bagus, alhamdulillah. So kan daripada awal tadi saya dapat daripada banyak pengajaran, tips dan rahsianya Datuk kekal aktif ni kan, memang kita perlu ada connection, sama ada berhubung dengan kejadian yang Allah bagi pada kita sekeliling kita. Macam Datuk kata tadi, kita memang perlu bersyukur sangat-sangat apa yang kita ada, walaupun tanah sekangkang kera ke, tak boleh tanam dekat tanah ke, dalam pasu pun kita masih boleh lagi bercucuk tanam, masih lagi boleh berkebun yang boleh menyihatkan badan. Makan pun tak perlu banyak sangat pada ketika umur begini kan Datuk. Dan buat sedikit exercise, berhubungan dengan rakan-rakan kenalan kita, bersosial secara baik. So saya rasa memang tempoh persaraan ni sepatutnya kita penuhi dengan aktiviti beginilah, sebab kita dah towards the end, kemungkinan Allah bagi persiapan untuk kita bersedia lebih bersyukur kepadanya, perbaiki diri dan sebagainya kan. So connection dengan alam sekitar, dengan tanah dan sebagainya itu membuatkan kita lebih produktif, lebih aktif kan Datuk? Betul kan? Ya. Saya nak tanya satu lagi. Doktor, saya nak nasihat. Orang yang dah di usia persaraan ni, cuba elak diri kita daripada penyakit demensia. Penyakit yang rosot kita punya otak. Ya. Jadi kita hendaklah cergaskan. Kita nak cergaskan saraf-saraf otak kita. Ya, bagaimana nak cergas saraf otak kita, iaitu dengan cara aktiviti fizikal. Ya, fizikal yang termampu mungkin lah. Ya. Dan yang keduanya, kita kena ada kerohanian, amalan-amalan kita. Of course, kita sebagai orang Islam, kita sebagai seorang Islam, Allah Ta'ala telah turunkan Al-Quran kepada kita. Saya rasa sangat sedih. Pada usia 60, saya banyak yang tak dapat catch up dalam Al-Quran tersebut. Banyak yang mengaji pun, saya rasa saya dah pandai dah mengaji. Tapi bila saya belajar dengan ustazah, banyak betul yang tajwid saya silap, banyak betul yang tak sempurna lagi. Saya rasa diri saya kekurangan lagi. Jadi saya bertekad nak terus belajar dan terus belajar. Jadi aktiviti saya bertadarus, kelas tajwid, boleh katakan setiap hari Isnin hingga Jumaat tu penuhlah aktiviti saya. Jadi kita programkanlah pada awal pagi kita ke kebun. Lepas tu belah tengah hari sikit ada kelas, petang tu boleh berehat. Berehat ni saya buat crochet tu. Kalau saya tak buat crochet, saya tidur. Betul lah. Hebat Datuk ni. Itulah macam itu. Macam itulah saya menghabiskan usia persaraan saya lah. Saya rasa Allah Ta'ala dapatlah memberikan saya kesihatan dan meminjamkan saya dengan kesihatan yang baik untuk saya terus dapat beramal ibadah. Dan yang paling penting satu lagi saya nak nasihatkan ialah satu lagi yang boleh menajamkan otak kita ialah menghafal. Kita perlu menghafal. Hafallah ayat-ayat juz amma yang pendek-pendek, doa yang pendek-pendek. Bila kita menghafal, otak kita sangat cergas. It was proven already. Saya dah sejak pencen ni saya cubalah menghafal beberapa doa-doa singkat, doa-doa pendek, ayat-ayat yang pendek-pendek lah. Kita cuba. Walaupun power memory tu memang pancit lah kata orang. Power memory kita memang pancit. Hari ni hafal, besok lupa. Hari ni hafal, besok lupa. Tapi saya tahu Allah Ta'ala sayang kat saya dan terus memberi saya kekuatan hidayah untuk menghafal. Saya cuba untuk menghafal beberapa surah-surah penting, beberapa doa penting. Itulah. Dan benda-benda ni semua, doa-doa, ayat-ayat ni, doa-doa ni banyak sangat dalam viral. Kawan-kawan kita bagi hari-hari dalam WhatsApp. Kawan-kawan hari macam-macam. Berkongsi. Jadi pada saya benda tu dah ada depan mata. Perkara tu dah depan mata, cuma kita nak gerak sikit aja. Untuk menghafal, untuk membaca, untuk menelaah. Ya betul.
Ya, saya rasa Datuk jadi sangat aktif dan produktif ni sebab Datuk mengamalkan aktiviti untuk kerohanian, fizikal dan terus konsisten tu yang membuatkan Datuk terus aktif. Sebab tu kan ada orang-orang ni berminat nak buat tu, kadang-kadang ada halangan dari segi ada halangan daripada ahli keluarga. Kemungkinan dia berasakan kita ni dah berusia, tak payahlah nak buat kerja sangat, rehat-rehat sajalah kan. Sebenarnya itulah di antara yang membuatkan kita macam tak jadilah nak exercise, tak jadilah nak berkebun sebab anak-anak tak berapa menyokong. Kalau Datuk sendiri kan bila Datuk buat aktiviti riadah atau berkebun ni, apa penerimaan ahli keluarga Datuk dan bagaimana sokongan yang mereka berikan kepada Datuk lah, kalau boleh kongsikan sedikit pada kami. Okey. Okey, betul. Support sangat penting daripada kaum keluarga. Anak beranak, berilah support pada orang tua masing-masing untuk berkebun. Ya, saya alhamdulillah bila kita berkebun ni kadang-kadang, contohlah ya, contoh. Bila kita berkebun ni kita kena ada alat-alat lah sikit. Bukan alat-alat mesin-mesin pun. Contohnya macam ni belilah alat ni kat DIY. Nampak tak ni? Nampak. Buat kompos benda ni kena ada lah alat ni kat DIY. Ni. Yeah. Kena ada lah benda ni kat DIY. Kalau tak ada benda ni tak boleh buat kompos. Ini okey, ini pump. Ini pump ni ya. Anak-anak saya yang hadiahkan. Alhamdulillah. Satu cara lah. Orang tua ni dah tak perlulah emas keliling pinggang, emas di tangan, emas di leher. Tapi sekadar membelikan pump spray ni pun okey. Dah seronok dah ya. Dan dah seronok. Anak saya belikan saya cekam padi. Anak saya belikan saya kokopit. Orderkan saya kokopit, beli kokopit. Jadi saya dah tak dibenarkan untuk download Lazada dan Shopee. Tak dibenarkan. Sebab nanti orang takut saya punya duit habis. Jadi anak-anak saya tolong orderkan anak-anak saya orderkan kokopit, sekam padi melalui Shopee lah. Jadi saya terima je lah. Bila saya buat kompos, benda-benda tu dah ada di rumah. Alhamdulillah. Itulah saya rasa bahagia sangat. Dan lebih-lebih lagi bila hasil tanaman kita tu, contohnya buah betik, buah nanas, pisang, kita nikmati bersama keluarga dengan rasa lazat manis ranum. Sebab apa? Kita tanam sendiri, kita ambil sendiri di pokok. Betul-betul di pokok dah masak, bukan yang diram. Bukan yang diperam. Memang betik kita manis, pisang kita sedap, dari sayur kita fresh. Fresh from garden. Menyeronokkan lagi. Ya, betul. Itu yang menyeronokkan kita lagi untuk berkebun. Dan so ambil perhatian. Ialah perkebunan. Kebun ni juga ada satu terapi jiwa lah. Alhamdulillah. Saya kita nak menarik perhatian lah anak-anak muda, anak-anak kita ni semua kan dah boleh dengar dah luahan dan perasaan yang dikongsikan oleh Datuk tadi kan. Maknanya mak bapak ni kalau di usia-usia begini macam Datuk kata tadi dah tak perlu dah emas ataupun barang-barang branded tu, bagi dia berkebun membuatkan dia ada terapi yang membahagiakan, bagilah sokongan pada ibu bapa kita kan. Betul kan Datuk kan? Okey. Saya nak ambil satu soalan. Saya pun daripada Encik Rodiah Muhammad. Dia bertanya kat Datuk, sebenarnya bercucuk tanam memang mengisi masa terluang. Bagaimana Datuk terlibat dengan Biosense bersama Dr. Rokia? Datuk mempraktikkan penggunaan Biosense ke? Itu persoalan. Saya rasa daripada awal tadi Datuk dah bercerita juga. Kalau Datuk nak tambah sedikit boleh juga sebab nanti ada lagi soalan lain. Bagi siapa yang pertama kali mendengar Biosense, pertama kali kenal Dr. Rokia yang ada bersama saya pada hari ini, bolehlah pergi ke laman web Biosense. Saya rasa banyak maklumat berharga ada dalam Biosense. Alhamdulillah. Biosense adalah founder kepada Biosense adalah Dr. Rokia.
dia banyak pada saya pertemuan saya dengan Dr. Rukiah, pertemuannya sangat berharga yang saya appreciate dunia akhirat lah. Ya. Alhamdulillah, Jadi terharu sangat saya. boleh pergi dekat laman. Boleh pergi kat laman web tersebut yang mana macam-macam maklumat ada. Saya tak boleh tak boleh nak kata kat sini. Ya, Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang saya tak dapat nak ikut je Dr. Rukiah. Sebab saya busy hari-hari tak dapat nak ikut live Dr. Rukiah. Okey. Terima kasih banyak. Saya sangat terharu. Saya ikut rakaman. Okey, Alhamdulillah. Datuk, saya ambil satu lagi soalan ataupun mesej daripada rakan kita juga ni, Puan Rafiqah Hashim, mungkin sahabat Datuk. Dia tanya, saya ada ikuti doktor di Green Porak baru-baru ni. Saya ada nampak hasil kompos pepejal Datuk dalam tu. Sangat cantik Datuk. Saya dah tengok dah Datuk punya tu. Yang bagusnya Datuk ni buat, dia praktikkan, dia belajar, dia praktikkan. Lepas tu dia share. Tu yang bagusnya. Maknanya bukan simpan sendiri. So kita nak mengajak lagi ramai orang yang buat seperti apa yang Datuk buat. Alhamdulillah Datuk dah berkongsikan. Lepas tu apa ni, ada daripada Puan Sri Diah Syaharudin, kata betul, berkebun. Adik saya. Oh adik, Alhamdulillah, comel lah dari Datuk. Bercakap-cakap dengan bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan memberi aura yang luar biasa dalam diri. Memang sangat digalakkan berbual-bual dengan tanaman kita. Oh, adik-beradik ni suka berkebun. Alhamdulillah, seronoknya saya semakin teruja. Okey Datuk, sebab kita dah bersiaran hampir 45 minit, saya nak beri peluang, kalau ikutkan sebenarnya banyak lagi soalan yang saya nak tanya. Saya rasa rakan-rakan yang menyertai kita pada pagi ni pun teruja nak tahu apa lagi aktiviti yang Datuk buat di rumah yang membuatkan Datuk terus produktif walaupun dah bersara. Itu yang kita nak tahu kan. Nanti kita kongsikan lagi bersama Datuk dalam siaran yang lain. Stop ya. Hang ya. Cuma saya bagi peluang dan kita hang lah doktor. Saya kat sini hang. Saya tak dapat dengar. Dah. Saya tak dapat dengar. Hang saya di sini. Okey. Mohon maaf tadi terputus sekejap. Okey, sekarang saya saya memberi peluang untuk Datuk membuat sedikit rumusan ataupun kata-kata perkongsianlah, share dengan kita punya rakan-rakan yang menyertai kita punya bual bicara pada pagi ini, rahsia ataupun any tips ataupun saranan yang Datuk sharekan bersama kami. Silakan Datuk. Okey, pada usia bersaraan ini kita penuhikanlah masa-masa yang kita ada, masa yang terluang untuk aktiviti fizikal, mental dan kerohanian. Kerana ianya berkait antara satu sama lain. Fizikal, mental dan kerohanian, kalau kita nak sihat, mental kita pun perlu sihat. Tanamkan lagi dengan kerohanian yang tebal. Saya sebagai pegawai PTD, saya dah dibiasakan sebagai leader. Tak sebagai leader besar, leader kecil lah ya. Bukan pangkat tinggi sangat pun, kakak saya tak tinggi. Tapi kita buat sumbangan sekadar yang kita mampu. Ya, saya juga adalah aktif dalam persatuan-persatuan penduduk, persatuan-persatuan karya muslimah surau. Jadi kita bimbinglah mereka, kita pimpinlah mereka supaya meraihkan kehidupan ini dengan penuh keceriaan lagi. Iaitu dengan aktiviti bertadarus, berusrah, muat kerja-kerja amal. Saya juga mengetuai kerja-kerja amal. Kalau siapa yang mengikuti Facebook saya juga buat kerja-kerja amal di PKRC, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID di MAEPS. Ianya bermula pada awal 2020 hari tu, bila COVID melanda negara kita, pandemik melanda negara kita, tiba-tiba orang panik kena pergi PKRC dalam keadaan tidak bersedia. Jadi saya dapat call daripada kawan saya, seorang doktor, minta bantuan sebab di PKRC dah ada dalam 100-200 orang
Tapi dia orang tidak ada kitab, tidak ada Quran, tidak ada sejadah, tidak ada telekung, nak sembahyang. Jadi bermula pada aktiviti itu benda yang basic. Orang dalam kesakitan, dia kekosongan, kontang jiwanya, dia nakkan kitab, dia nakkan Quran. Saya mengumpul kawan-kawan saya, kita kumpul Quran, kita kumpul sejadah, telekung, bawa beri sumbangan kepada PKRC Maib. Bermula dari situlah benda-benda basic, dan kemudian bila saya ada kawan yang menguruskan Maib, antara AJK yang menguruskan di Maib itu ialah pegawai daripada NADMA yang terlibat dalam organising PKRC tersebut. Saya berhubung dengan dia, saya tanya dia apa lagi pesakit dan frontliner hendak di sana. So dia memaklumkan kepada saya dia perlukan kudapan je lah orang dalam PKRC tu tak tahu apa nak buat, dia nak makan, mungkin makanan tak sedap agaknya ya. Jadi mungkin dia nak asam-asam makan Maggi. Frontliner pula kadang-kadang terkasa kerja 24 jam, kadang-kadang tengah malam lapar nak Maggi. Saya cubalah collect duit daripada kawan-kawan dalam tim muslimah saya ni untuk membantu mereka. Alhamdulillah projek tu dah berjalan hampir setahun lah. Tapi baru-baru ini bila Putrajaya terkengkang, tak boleh keluar. Kami tak boleh keluar ni. Kami Putrajaya terkurung ni. 7-8 exit masuk keluar Putrajaya ni ada kon batu. Jadi saya tak boleh keluar beli barang dan saya tak dapat nak hantar ke PKRC. Walaupun duit ada dalam tangan untuk kita belanjakan. Duit ni alhamdulillah bila saya masuk dalam grup WhatsApp muslimah, ramai yang datang urutkan bantuan bagi cash money. Tapi kita nak pergi beli barang-barang untuk kita sumbangkan, tak sempat lagi. Tak boleh. Tapi insyaAllah saya tahu itu amanah. Itu amanah dan insyaAllah kita akan laksanakan sebaik-baiknya. Dan sekarang ni bila PKRC saya dipahamkan PKRC Maib ada 5,000 orang, jiwa saya tak tenang. Saya seolah dipanggil untuk pergi buat bantuan. Saya nak pergi beri bantuan tak boleh sebab perlu dapat kebenaran daripada polis. Kelulusan. Kelulusan untuk merentas. Saya dah berpesan pada diri saya tak nak keluar rumah. Ya, jadi itulah banyak cita-cita yang kita nak buat tapi tak boleh buat. Tapi kita pesan saya niatkan yang terbaik, insya-Allah benda tu jadi aura untuk kita terus bertenaga. Alhamdulillah. Terus menjiwai kehidupan ini sebaik-baiknya. Saya sangat terharu, banyak sangat pelajaran yang saya dapat daripada Datuk punya perkongsian hari ini, walaupun sekejap tapi banyak sangat perkara-perkara yang bernilai bagi saya yang insya-Allah saya akan manfaatkan juga, dan saya rasa apa usaha yang Datuk telah buat, berkongsi dan sebagainya itu kan mendapat kerahmatan daripada Allah dan pahala yang berlimpah ruah untuk Datuk untuk terus kekal sihat dan aktif ya Datuk ya. Saya doakan untuk Datuk dan sekeluarga. Okey, selain daripada itu saya dan bagi pihak Biosense sangat teruja kemungkinan kita akan menjemput Datuk sekali lagi pada siri yang akan datang. Kita akan tentukan lagi topik yang berkaitan sebab ramai yang nak bertanya tapi tak berkesempatan masa yang kita ada ni. Tapi pada siri yang keempat ni memang saya rasa sangat bagus, melekat dekat jiwa dan minda saya untuk terus kekal aktif sebab banyak lagi benda yang kita boleh buat walaupun kita dalam bersara. Betul kan Datuk kan? Betul. Terima kasih Dr. Radia, saya ucapkan. Ya, saya mohon maaf. Kita tempoh hari. Ya. Saya mohon maaf sekiranya ada di antara kata-kata saya tadi yang menyinggung perasaan Datuk dan kelemahan daripada tim kami. InsyaAllah kami akan perbaiki lagi untuk siri-siri yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.